Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Haji Hashim selaku pensyarah bagi kursus Sosiologi dalam Pendidikan dengan kod kursus EDUP 3143. Saya Nur Afiqah Balkish binti Zaidi Azlifah daripada Bahasa Melayu 1 akan melengkapkan tugasan 3 iaitu berkaitan pembentangan kesan perubahan sistem pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Pendidikan merupakan proses yang dinamik dan sentiasa berubah. Terdapat usaha untuk menyusun semula dan menambah baik sistem pendidikan sedia ada bagi memastikan para murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menempuh era abad ke-21. Dalam proses perubahan pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah membuat penanda aras dengan sistem pendidikan negara maju bagi memastikan pendidikan Malaysia setanding dengan pendidikan negara lain dan antarabangsa. Pendapat daripada Azizi Yusof dan Amir Hamzah menyatakan bahawa pendidikan merupakan teras yang dapat menjamin penghasilan sumber manusia berkualiti dalam memenuhi keperluan kepelbagaian sektor dalam negara. Perubahan yang berlaku selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK dengan mengekalkan prinsip kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Penambahbaikan dilakukan pada keseluruhan kurikulum yang merangkumi organisasi pendidikan, pedagogi, kualiti kurikulum, peruntukan masa dan pengurusan kurikulum untuk KSSR dan KSSM. Bagi memastikan pendidikan yang dinamik, warga sekolah terutamanya guru perlu seiring dengan perubahan. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan ke arah mencapai matlamat pendidikan. Setiap anjakan perlu dilakukan bagi memberi impak kepada pendidikan. Sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem iaitu akses kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Kualiti menjadi fokus utama merentasi semua anjakan kerana kualiti merupakan dimensi terpenting yang memerlukan perubahan negara. Baiklah, apakah yang dikatakan mobiliti sosial? Mobiliti sosial ialah satu proses perubahan atau pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat. Perubahan ini boleh berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi. Memetik kata-kata daripada Muhammad Helmi Abdul Rahim juga menyatakan mobiliti sosial adalah satu proses perubahan atau pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam masyarakat dan boleh berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi. Dimensi pendidikan dilihat sebagai antara faktor yang paling utama mempromosikan mobiliti sosial sesebuah komuniti, khususnya terhadap komuniti luar bandar. Paul Horton juga mentakrifkan mobiliti sosial sebagai gerakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Dalam kata lain, mobiliti sosial bermaksud pergerakan individu atau kumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Mobiliti sosial ini merupakan peluang yang diberikan kepada status sosial seseorang untuk menaikkan taraf diri mereka daripada tahap yang lebih rendah kepada tahap yang lebih tinggi ataupun tahap yang lebih baik.
Mobiliti sosial berlaku apabila individu yang tinggal dalam sesebuah komuniti telah berubah atau bergerak daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Perubahan ini boleh memberikan nilai hierarki secara khusus dalam sesebuah komuniti. Sorotan literatur secara ringkas memperjelaskan bahawa mobiliti sosial sebenarnya ialah perubahan atau pergerakan yang dialami oleh individu daripada kedudukan yang dimiliki pada tingkat tertentu kepada kedudukan sama ada ke tahap yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam sistem sosial. Mobiliti juga berlaku ekoran perubahan dalam struktur sosial yang terhasil daripada pergerakan secara berkumpulan atau individu. Mobiliti sosial boleh dinilai melalui dua peringkat iaitu sama ada secara intergenerasi dan intragenerasi. Mobiliti intergenerasi ialah perubahan taraf sosial yang berlaku daripada satu generasi kepada generasi lain. Perkara yang sering dilihat dalam mobiliti intergenerasi ialah anak-anak mendapat peluang tertentu berdasarkan kelas sosial atau kadar pendapatan ibu bapa mereka. Sementara itu, mobiliti intragenerasi pula ialah perubahan kedudukan sosial yang berlaku dalam hayat hidup seseorang individu. Perkara yang sering menjadi perhatian dalam mobiliti intergenerasi ialah had kedudukan sosial seseorang individu atau perubahan kadar pendapatan di sepanjang hayat hidupnya. Mobiliti sosial boleh mengambil pelbagai bentuk dan orang dapat mengalami pelbagai jenis mobiliti dalam pelbagai tahap kehidupan mereka. Jenis mobiliti saling bergantung antara satu sama lain dan seringkali bertindih. Mereka hanya dibezakan untuk tujuan analisis. Mobiliti dapat dibahagikan kepada beberapa jenis berdasarkan elemen yang bergerak atau mengalami perubahan. Penting untuk diingat bahawa mobiliti boleh menjadi kompleks dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Setiap jenis mobiliti ini memainkan peranan penting dalam memahami bagaimana individu dan kumpulan bergerak atau mengalami perubahan dalam masyarakat. Yang pertama, mobiliti mendata. Mobiliti ini berlaku apabila seseorang menukar pekerjaan mereka tetapi kedudukan sosial mereka secara keseluruhan tidak berubah. Sebagai contoh, jika doktor beralih daripada praktik perubatan kepada mengajar di sekolah perubatan, pekerjaan itu berubah tetapi prestij dan kedudukan sosial mereka mungkin tetap sama. Yang kedua, mobiliti menegak. Mobiliti menegak merujuk kepada perubahan status pekerjaan, politik atau agama seseorang yang menyebabkan perubahan pada kedudukan masyarakat mereka. Seseorang individu bergerak daripada satu lapisan sosial ke lapisan yang lain. Mobiliti menegak boleh menaik atau menurun. Mobiliti menaik melibatkan individu bergerak daripada kumpulan di strata yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi atau penciptaan kumpulan yang serupa dengan kedudukan masyarakat yang lebih tinggi, bukannya berdampingan dengan kumpulan yang ada. Mobiliti menurun pula berlaku misalnya apabila seseorang peniaga mengalami kerugian dalam perniagaannya dan terpaksa mengisytiharkan muflis. Yang ketiga ialah mobiliti ke atas. Situasi ini adalah ketika seseorang bergerak daripada kedudukan lebih rendah dalam masyarakat kepada yang lebih tinggi. Mobiliti yang keempat ialah mobiliti ke bawah.
Mobiliti ke bawah berlaku apabila seseorang bergerak daripada kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat kepada kedudukan yang lebih rendah. Mobiliti ini boleh berlaku apabila seseorang ditangkap melakukan perbuatan yang salah. Keadaan ini boleh mengakibatkan kehilangan kedudukan semasa yang mereka pegang. Mobiliti ke bawah boleh memberikan tekanan kepada orang yang menghadapi penurunan status sosial mereka dengan cepat. Mereka mungkin sukar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru kerana tidak serupa dengan taraf hidup yang telah mereka lalui. Mobiliti ke bawah adalah contoh sejauh mana masyarakat menghargai peluang dan struktur yang sama dalam kehidupan mereka. Seterusnya ialah mobiliti antara generasi. Mobiliti intergenerasi ialah perubahan taraf sosial yang berlaku antara satu generasi dengan generasi lain. Perkara yang sering dilihat dalam mobiliti intergenerasi ialah anak-anak mendapat peluang tertentu berdasarkan kelas sosial atau kadar pendapatan ibu bapa mereka. Mobiliti antara generasi berlaku apabila kedudukan sosial berubah dari satu generasi ke generasi yang lain. Perubahan ini boleh berlaku ke atas atau ke bawah. Contohnya, seorang ayah bekerja di sebuah kilang sementara anaknya mendapat pendidikan yang tinggi membolehkannya menjadi peguam atau doktor. Seterusnya adalah mobiliti yang terakhir ialah mobiliti antara generasi. Mobiliti intragenerasi pula ialah perubahan kedudukan sosial yang berlaku dalam hayat hidup seseorang individu. Perkara yang sering menjadi perhatian dalam mobiliti intragenerasi ialah had kedudukan sosial seseorang individu atau perubahan kadar pendapatan sepanjang hayat hidupnya. Perubahan intragenerasi dalam kedudukan masyarakat berlaku sepanjang hayat generasi tunggal. Perubahan ini juga boleh merujuk perubahan kedudukan antara adik-beradik. Salah satu caranya adalah apabila seseorang menaiki tangga korporat dalam kerjaya mereka. Sebagai contoh, seseorang individu memulakan kerjaya sebagai kerani dan sepanjang hidup mereka beralih ke jawatan kanan seperti pengarah. Seorang adik-beradik juga boleh mencapai kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat berbanding saudara mara mereka. Mobiliti sosial merujuk kepada perubahan status sosial atau kedudukan individu atau kumpulan dalam masyarakat. Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi mobiliti sosial. Faktor-faktor ini boleh berinteraksi dan mempengaruhi antara satu sama lain, mewujudkan dinamik kompleks yang mempengaruhi peluang mobiliti sosial individu. Yang pertama ialah pekerjaan. Jenis pekerjaan seseorang akan menentukan pengaruh signifikan terhadap situasi ekonomi mereka. Jenis pekerjaan juga akan menentukan jumlah pendapatan yang seseorang peroleh. Dalam pekerjaan, ada kalanya individu ditentukan melalui kedudukan pangkat dan darjat. Yang kedua, pendidikan. Prestasi pendidikan menentukan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang individu. Mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi lebih banyak pilihan pekerjaan dan peluang pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, perkahwinan. Peningkatan status sosial yang lebih tinggi dapat dilakukan melalui perkahwinan. Sebagai contoh, seorang wanita yang berasal daripada keluarga yang sangat sederhana bernikah dengan lelaki daripada keluarga yang kaya dalam masyarakatnya. Oleh itu, perkahwinan ini dapat menaikkan status wanita tersebut. Dan yang terakhir ialah individu. Bakat semula jadi yang dimiliki oleh individu akan mempengaruhi mobiliti sosialnya dan juga tabiat kerja individu memberikan kesan besar kepada mobiliti sosial seseorang.
Tabiat kerja yang baik membantu individu mengembangkan kebolehan dan kemahiran yang diperuntukkan untuk majikan. Dan yang terakhir ialah keyakinan diri juga adalah faktor mempengaruhi mobiliti sosial. Hal ini kerana cenderung untuk mengambil risiko dalam mengejar kejayaan yang lebih tinggi. Perubahan dalam pendidikan semasa berlakunya dengan adanya transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan merujuk kepada perubahan mendalam dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti, kerelevanan dan keberkesanan pendidikan. Transformasi ini merangkumi pelbagai aspek termasuk kaedah pengajaran, kurikulum, teknologi, penilaian dan matlamat pendidikan. Matlamatnya adalah untuk menyediakan murid dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk berjaya dalam dunia yang berubah-ubah. Kita memetik daripada Kamus Dewan. Transformasi merupakan perubahan bentuk iaitu sifat, rupa atau keadaan. Maka dengan ini sistem pendidikan negara kita sememangnya perlu diubah bagi memastikan pembangunan insan seimbang dapat dilaksanakan. Pembangunan yang seimbang ini bukanlah perkara baharu kepada sistem pendidikan negara kerana sudah tertulis dan termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang terdapat dalam Akta Pendidikan 1996 yang menyebut pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani ataupun singkatannya ialah JERI. Seterusnya kita akan bergerak kepada topik utama perbincangan kita pada hari ini iaitu berkaitan kesan sistem pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Kita melihat bahawa mobiliti sosial berkembang dalam pendidikan. Perkembangan mobiliti sosial berlaku pada dua era iaitu sebelum kemerdekaan dan selepas kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, peranan pendidikan sebagai alat mobiliti sosial menegak adalah amat terhad. Ini kerana dasar pecah perintah Inggeris telah mengekalkan struktur masyarakat di mana anak-anak meneruskan pekerjaan ibu bapa mereka. Oleh itu, keseluruhannya mobiliti mendata lebih banyak berlaku. Selepas kemerdekaan, Malaysia telah mengalami pembangunan ekonomi yang pesat. Banyak peluang pekerjaan disediakan dan giliran rakyat tempatan mengambil alih peranan-peranan yang dahulunya dipegang oleh pegawai-pegawai Inggeris. Perubahan ini berlaku disebabkan faktor-faktor seperti pendidikan, pekerjaan, individu dan perkahwinan yang mana ia memberi kesan positif dan negatif terhadap pendidikan. Antara kesan positif mobiliti sosial ialah dapat mewujudkan persaingan yang sihat antara pelajar. Seseorang akan berusaha untuk meningkatkan prestasi untuk maju kerana adanya peluang untuk berpindah strata. Peluang ini mendorong seseorang itu untuk bersaing dan bekerja keras agar dapat beralih ke strata yang lebih atas. Contohnya, seorang anak miskin berusaha belajar dengan bersungguh-sungguh agar kekayaan yang diperoleh pada masa hadapan. Selain itu, mobiliti sosial juga memberi kesan kepada peningkatan tahap akademik. Ekonomi sangat berkait rapat dengan pendidikan. Seseorang yang mempunyai taraf hidup tinggi lebih berpeluang untuk meningkatkan tahap akademik kerana kemampuan dari segi kewangan. Ibu bapa yang berkemampuan biasanya mampu memberikan anak-anaknya pendidikan yang sempurna dengan menghantar mereka ke kelas tuition. Ini menyebabkan anak-anak dari golongan atasan
akan mendapat hasil pembelajaran atau ilmu yang lebih banyak selain daripada pembelajaran di sekolah harian, seterusnya dapat meningkatkan tahap akademiknya dalam sesuatu mata pelajaran. Secara tidak langsung, anak-anak mereka dapat mengekalkan status yang sama seperti ibu bapa mereka setelah dewasa kerana mudah mendapat pekerjaan yang baik. Peluang pendidikan terbuka kepada semua lapisan strata masyarakat. Bagi anak yang kaya, mungkin tiada masalah untuk mendapatkan pendidikan kerana lambakan institusi yang ada sekarang tidak kira awam mahupun swasta. Anak yang kaya mampu melanjutkan pelajaran tanpa halangan dari segi kewangan, manakala anak yang miskin pun masih mampu melanjutkan pelajaran ke institusi yang lebih tinggi kerana wujudnya tajaan dan beasiswa. Oleh yang demikian, golongan kurang berkemampuan akan berusaha bersungguh-sungguh agar dapat beasiswa untuk melanjutkan pelajaran, seterusnya dapat mengubah status diri pada masa akan datang. Sungguh pun begitu, mobiliti sosial turut memberi kesan negatif atau mewujudkan jurang digital pelajar di bandar dan di luar bandar. Jurang digital merujuk kepada ketidaksamaan peluang mengakses teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) di antara kawasan bandar dan luar bandar. Umumnya, di bandar peluang mengakses lebih tinggi berbanding luar bandar dan pedalaman. Ini kerana kemudahan teknologi serta capaian internet berkelajuan tinggi tertumpu pada kawasan bandar sahaja. Sebagai contoh, di sekolah elit, penggunaan ICT secara meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Oleh itu, pelajar di bandar dapat mendapat kelebihan yang lebih banyak dari segi kualiti pengajaran dan pembelajaran berbanding pelajar di luar bandar. Isu ketidaksamaan akibat perbezaan taraf sosial iaitu bahasa juga terjadi akibat mobiliti sosial. Pelajar yang mempunyai status tinggi, bahasa yang digunakan berbeza dengan pelajar berstatus rendah. Anak kaya ini dibiasakan dengan bahasa Inggeris dari kecil, menyebabkan mereka petah berbahasa Inggeris di sekolah. Oleh itu, pelajar yang mempunyai kelebihan dari segi komunikasi berbahasa Inggeris akan kelihatan lebih menyerlah berbanding dengan pelajar biasa yang lain. Akhir sekali, mobiliti sosial mengakibatkan pertembungan keluarga dan sekolah dari aspek nilai, aspirasi dan sikap. Apa yang dapat dilihat, pelajar kelas atasan tidak dibiasakan dengan tugas-tugas am kelas. Contohnya menyapu dan membuang sampah. Mereka ini tidak biasa membuat kerja-kerja pembersihan kerana di rumah kemungkinan mereka mempunyai pembantu atau orang gaji. Akibatnya, ia dijadikan sebagai alasan untuk tidak membuat tugas tersebut di sekolah kerana bercanggah dengan amalan keluarga di rumah. Walaupun mobiliti sosial ini mempunyai banyak impak positif kepada pendidikan, namun terdapat sedikit sebanyak kesan negatif akibat kelas sosial dalam masyarakat yang semakin berkembang. Ekoran kesan-kesan mobiliti sosial, ekonomi dan globalisasi, maka pendidikan negara harus diubah agar murid tidak ketinggalan dalam arus pembangunan. Kesan negatif seterusnya adalah berlaku konflik antara kelas. Dalam masyarakat terdapat lapisan sosial kerana ukuran-ukuran seperti kekayaan, kekuasaan dan pendidikan. Kelompok dalam lapisan tadi disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbezaan kepentingan antara kelas-kelas sosial yang ada dalam masyarakat dalam mobiliti sosial,
maka akan berlaku konflik antara kelas. Sebagai contoh, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah menggambarkan konflik antara kelas buruh dengan pengusaha. Seterusnya, konflik antara sosial. Dalam masyarakat terdapat pula kelompok sosial yang beraneka ragam. Antara kelompok sosial adalah berdasarkan ideologi, profesion, agama dan kaum. Apabila salah satu kelompok berusaha untuk menguasai kelompok lain atau terjadi pemaksaan, maka timbullah konflik. Contohnya permusuhan antara kampung. Lanjutan daripada itu, berlakunya konflik antara generasi. Konflik antara generasi terjadi apabila generasi tua ingin mempertahankan nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai lama dan generasi muda ingin membuat perubahan. Sebagai contoh, pergaulan bebas yang pada masa ini banyak dilakukan generasi muda sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diamalkan oleh generasi terdahulu. Kesan negatif yang terakhir ialah penyesuaian sekali. Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak yang berkonflik, apabila mereka menyedari bahawa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari oleh adanya rasa toleransi atau rasa penyesuaian kembali dan saling menghargai antara satu sama lain. Saya kira itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.